Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan nama saya Anissa binti Muhammad Marketing Department untuk Center Ilmu Publication. Sempena pesta buku antarabangsa X-Shopping yang akan berlangsung daripada 19 hari 3 sampai sehingga 4 hari 4 yang kami juga akan berkempen buku-buku kami bersama dengan penulis. So, pada hari ini, kami bersama dengan Dr. Nakib Muhammad. Dr. Muhammad Nakib bin Hamdan, atau nama kenalnya Dr. Nakib. Beliau telah menterjemah 4 buku, iaitu buku Pasal Jordan, Pasal India, Pasal Palestin dan juga Wanita. Beliau juga merupakan seorang pensyarah daripada Pesantren Kanan Akademi Hamadan Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia. So, hari ini kita akan bersimbang-simbang dan bertanya quick question bagi yang nak tahu lebih lanjut mengenai buku dia, boleh join live kami. Soalan pertama yang kami akan ajukan ialah Boleh. Yang akan ajukan ialah boleh tuan ceritakan sedikit latar belakang mengenai diri tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Saya nama diberikan adalah Dr. Muhammad Nakib bin Hamdan. Sekarang ni bertugas di Akademi Tamadun Islam Sekarang ini bertugas di Akademi Tamadun Islam Universiti Teknologi Malaysia di Johor. Okay, latar belakang saya dalam bidang penulisan ataupun sebenarnya saya bermula sebagai penterjemah adalah ketika saya menuntut di Universiti Al-Azhar, iaitu sekitar tahun 2008 sehingga 2012. Jadi ketika sampai di Mesir, antara perkara yang saya nampak cara untuk meningkatkan penguasaan bahasa Arab, sama ada dari segi khususnya lah dari segi penulisan dan juga kefahaman adalah dengan melalui penterjemahan lah. Jadi buku yang pertama yang saya terjemah itu adalah buku Wanita, yang mana saya terjemah pada tahun 2011. Itu adalah macam saya punya, seolah-olah macam saya punya projek waktu cuti musim panas untuk saya siapkanlah proses terjemahan tersebut. Dan melalui penterjemahan ni biasanya kita akan dapat banyak vocab baru, struktur baru, sama ada dari segi penguasaan dalam bahasa Arab, kefahaman dalam bahasa Arab dan juga kefahaman dalam bahasa Melayu. Sebab apa? Sebab untuk kita menterjemah, terjemah ni kita ada banyak jenis. Dia ada terjemahan bebas, terjemahan literal dan juga separa bebas. Kalau kita menggunakan terjemahan literal masa mula-mula lah, saya banyak menggunakan terjemahan literal, jadi perkembangan ataupun untuk memahaminya tu dia akan jadi lebih susah lah. Bahasa tu dia tidak ke Malaysiaan kan. Jadi kaedah penterjemahan tu dia berkembang lah bila saya siap PhD. Dan untuk lagi 3 buku fatwa, iaitu fatwa Jordan, kemudian fatwa India dan juga fatwa Palestin. Itu adalah sebenarnya sebahagian daripada saya punya lanjutan lah fatwa-fatwa yang saya kumpulkan dalam pengajian peringkat PhD, yang mana fatwa tersebut saya terjemahkan. Jadi kalau dilihat dari segi bahasanya juga ada sedikit perbezaan lah kan, sebab kita dah bukan saya nak kata matang lah, cuma kita ada perkembangan lah daripada sewaktu kita mula-mula menterjemah sehinggalah ke tahun-tahun yang terakhir lah kan, bahasa perkembangan ayat-ayat yang digunakan dalam bahasa Melayu, struktur juga berbeza.
Itu sedikitlah latar belakang saya dalam bidang penterjemahan. Okay, kami nak tahu lah juga kan, sebab kenapa Tuan nak terjemah fatwa 3 negara. Okey, sebenarnya terjemahan tersebut adalah himpunan daripada fatwa-fatwa perubatan yang saya kumpulkan macam saya sebut tadi itu dalam peringkat PhD lah, pengajian PhD saya. Pengajian PhD saya adalah berkenaan dengan analisis fatwa perubatan. Dan ada 10 badan fatwa yang saya pilih. 4 di peringkat internasional, peringkat antarabangsa, dan lagi 6 di peringkat negara. Jadi negara yang dipilih adalah Jordan, India, Palestin, Kuwait, Mesir dan juga Arab Saudi. Jadi setakat yang dah siap 3 itulah. Yang lain masih dalam proses terjemahan. Jadi mungkin ambil masa sikit lah. Jadi saya harapkan lepas ni mungkin sempat jugalah untuk kita terbitkan lagi 3 terjemahan tersebut. Jadi itu macam saya sebut, itu adalah sebahagian ataupun lanjutan lah terjemahan, sebab fatwa-fatwa itu dalam bahasa Arab dan saya kumpulkan pun dalam bahasa Arab. Dan saya lihat terdapat keperluan ataupun mungkin ada pembaca-pembaca yang perlu ataupun yang ingin tahu tentang fatwa perubatan ini. Jadi itu antara sebablah saya menterjemah fatwa tersebut. Bagi golongan pembaca, golongan macam mana yang Tuan sasarkan untuk membaca buku-buku ini? Okey, untuk kategori pembaca, saya rasa kita boleh sasarkan kepada pembaca sama ada di peringkat sekolah menengah, bagi adik-adik yang nak faham tentang hukum dalam bidang perubatan. Begitu juga kalau kita pergi ke peringkat yang seterusnya, peringkat sarjana muda, mungkin para pelajar pengajian Islam, mereka boleh terus membaca direct kepada fatwa-fatwa dalam bahasa Arab. Tetapi contohnya macam bagi pelajar-pelajar dalam bidang perubatan ataupun doktor-doktor dalam bidang perubatan juga, mereka bolehlah untuk membaca fatwa ini dan menjadikan panduan dalam operasi, dalam pekerjaan mereka sebagai doktor. Begitu juga dengan para ibu bapa ataupun rakan-rakan yang mungkin pada umur 30 ke 50 tahun. Sebab kadang-kadang ia juga ada melibatkan kehidupan kita secara tidak langsung. Kan? Perbincangan dalam fatwa tersebut mungkin sesuai bagi orang yang ada anak kecil, ataupun kadang-kadang mungkin situasi tersebut terpalit atau bukan terpalit lah kita kata. Seseorang itu menghadapi satu situasi yang memerlukan dia untuk merujuk kepada fatwa, sama ada disebabkan mungkin masalah kesihatan dan ada isu-isu yang menyebabkan dia perlu untuk melihat kepada fatwa-fatwa yang telah diputuskan. Boleh Tuan kongsikan pengalaman ataupun cabaran yang Tuan hadapi masa Tuan terjemah? Okey, cabaran yang saya rasa paling besar lah untuk menterjemah buku khususnya dalam bidang fatwa perubatan adalah untuk memahami terma-terma ataupun istilah-istilah yang digunakan dalam perubatan itu sendiri. Jadi kita sebagai seorang penterjemah yang bukan berlatar belakangkan daripada bidang perubatan, maka banyak kekangan-kekangan untuk memahami fatwa ataupun memahami perbincangan dalam bidang perubatan.
Istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Arab kadang-kadang berbeza dengan istilah yang ada dalam bahasa Inggeris. Itu pun dah satu cabaran untuk mencari perkataan yang sesuai ataupun terma yang tepat. Kemudian daripada yang bahasa Inggeris itu kita nak translate pula ke dalam bahasa Melayu. Itu pun mempunyai kekangan juga sebab kita kekurangan sama ada kekurangan dari pihak saya sendiri sebagai penterjemah istilah-istilah tertentu dalam bidang perubatan dan juga mungkin kekurangan kita dalam bahasa Melayu tidak cukup vocab-vocab yang diterima untuk dimelayukan. Istilah-istilah dalam bahasa Inggeris tersebut digunakan secara rasmi dalam bahasa Melayu. Itu kekangan lah yang saya rasa kekangan yang paling besar. Kemudian bila saya dah bekerja, saya rasa kekangan yang paling besar adalah kekangan masa lah. Sebab kita lebih-lebih lagi bila pengajian pembelajaran secara online sebenarnya melibatkan banyak masa yang kita tak perasan. Jadi masa-masa tersebut kalau dulu sewaktu menyiapkan 3 terjemahan fatwa tersebut sewaktu saya masih di peringkat pengajian, di peringkat doktor falsafah, jadi masa tu adalah kita boleh curi-curi. Tapi bila dah masuk alam kerjaya sebagai pensyarah, kita perlu menyusun masa dengan betul-betul dan sedikit kesukaran lah kan, dengan kepadatan masa, dengan mesyuarat dan sebagainya. Jadi kita perlu saya perlu untuk menyusun masa dengan baik lah. So saya rasa cabaran yang terbesar yang pertama segi cabaran bahasa dan yang kedua dari segi cabaran masa lah. Jadi saya berapa lama masa yang tuan ambil untuk menyiapkan satu buku? Okay, untuk macam saya sebut, untuk 3 yang awal tu saya kebanyakannya saya buat waktu di peringkat pengajian doktor falsafah lah. Jadi masa tu cepat lah. Mungkin satu buku kita mengambil masa sekitar sebulan untuk menyiapkan lah. Kemudian selepas tu proses editing dan proses suntingan di pihak editor lah. Cuma yang lagi baki 3 tu saya pun lama dah sangkut kan. Kita pun masih dalam proses lah. Cuba untuk menyusun masa dan dah lama sangkut. So doa lah supaya sempatlah untuk terjemahan tersebut selesai insya-Allah. Adakah adakah fatwa-fatwa negara ini sama atau boleh digunakan di Malaysia? Sebab setiap negara ada fatwanya yang tersendiri. Okey, dari segi pelaksanaan ataupun aplikasi fatwa adalah lebih baik pertama sekali untuk kita merujuk kepada fatwa yang ada di negara sendirilah. Sebab itu yang kita amalkan. Tetapi tidak semua fatwa-fatwa di Malaysia khususnya dalam bidang perubatan itu ada. Jadi bila tak ada maka tidak ada masalah untuk kita merujuk kepada fatwa-fatwa perubatan yang dah ada. Ini pun kadang-kadang fatwa perubatan yang dah ada daripada 6 fatwa yang saya kaji, ada sebahagiannya kadang-kadang berbeza dan ada sebahagiannya yang sama. Sebahagian besar sama. Tetapi ada juga sebahagiannya yang fatwa tu berbeza-beza lah. Sebagai contoh, fatwa berkenaan dengan derma rahim. Macam Kuwait tidak membenarkan pendermaan rahim. Malaysia juga tidak membenarkan pendermaan rahim. Tetapi ada negara-negara yang membenarkan. Ataupun ada negara-negara yang diam, tidak ada fatwa tersebut. Jadi itu adalah satu perkara yang biasa. Jadi sebab tu bila kita kumpulkan, kita boleh dapatkan mana-mana fatwa yang tidak ada ataupun yang belum dibincangkan untuk kita buat rujukan lah dan kita gunakan di Malaysia. Jadi tetapi dari segi amalan adalah lebih baik untuk kita mengikut amalan yang telah diputuskan oleh fatwa kebangsaan dan juga fatwa negeri. Saya tak boleh kongsikan sedikit tips untuk menjadi seorang penterjemah ataupun penulis. Okay, tips yang saya rasa paling utama adalah mula.
Kan lagi kita tak mula, lagi kita tak buat, maka tak boleh lah. Betul salah, tepat ke tak tepat, itu semua datang kemudian. Kita mula dulu. Dan kita akan belajar sepanjang proses tersebut. Sama juga macam bidang kalau pengajian di peringkat master dan juga PhD. Kalau kita fikir banyak-banyak, nak buat ni kita merancang banyak-banyak pun tak guna. Yang penting kita buat. Dan kita kena merancang juga. Bukan menafikan kita tidak perlu merancang, tidak. Berangan kita perlu, bermimpi itu percuma. Jadi kita boleh bermimpi dan kita boleh merancang. Merancang pun percuma. Tetapi jangan sampai terlalu fokus kepada perancangan sampai kita terlupa nak buat. Dan selagi dia tidak diaplikasikan, tidak dibumikan, maka dia tidak ke mana-mana. Kita sekadar berfikir, maka tiada hasilnya. Jadi yang paling penting adalah kita mula. So, lagi bila kita tak mula, lagi itu benda tu tak ada. Salah dan betul itu kita akan belajar sepanjang proses penulisan tadi. Okay, harapan dalam bidang penulisan, saya mengharapkanlah karya-karya terjemahan ini dapat diketengahkan lah. Tetapi satu perkara yang perlu diambil kira, yang perlu diambil perhatian adalah dari segi kualiti terjemahan tersebut. Setiap orang akan menterjemah dengan cara yang berbeza, dengan bahasa yang dengan lenggok bahasa yang berbeza. Bahasa Melayu tetapi dengan cara, dengan penulisan ataupun pemilihan perkataan-perkataan yang berbeza. Jadi saya mengharapkan supaya karya terjemahan ini mendapat tempat lah dalam masyarakat. Saya sampai ke akhir. Sebelum kita akhiri perbualan kita, saya rasa tak nak cakap apa-apa dekat penonton tengok lah. Okey, untuk para penonton jangan lupa untuk dapatkanlah buku terjemahan wanita dan juga 3 terjemahan berkenaan dengan fatwa perubatan. Fatwa perubatan di Jordan, fatwa perubatan di Mesir, fatwa perubatan di Palestin dan juga fatwa perubatan India lah. Fatwa sains. Tapi dalam itu dia menggabungkanlah perubatan dan juga bidang sains. Jadi selamat membacalah dan selamat membeli. Terima kasih kerana sudi untuk bersama kami pada hari ini. Terima kasih. Okey. Itu saja? Ada apa-apa yang saya nak tambah? Tak ada. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.